Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang ketiga anjuran surah Al-Husna, Taman Selasih, menggunakan kitab kekeliruan umman. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhi bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 95, masih lagi membincangkan tentang isu Tauhid 3, kekeliruan-kekeliruan yang berlaku sekitar pengajian Tauhid 3. Jadi malam ni insya-Allah kita akan melihat fatwa lengkap tentang Tauhid 3 yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Misriyah, iaitu pusat fatwa negeri Mesir. Jadi saya lihat daripada muka surat 96 sehingga muka surat 99 itu yang bahasa Arab, 99 ke atas itu baru yang terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-puan yang kurang biasa dengan bahasa Arab tu boleh terus ke muka surat 99. Tapi saya akan rujuk juga yang bahasa Arab dan saya akan terjemahkan insya-Allah. As-su'al. Ittala'na 'ala talabil muqayyad bi raqam kaza wa kaza al-mutadammin hunaka syabun fi ihda qura muhafazatil bahira yaqumu bi takfiri kulli ahli al-qaryati bihujjatin annahum yatawassaluna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi du'a ila Allah taala. Jadi soalan, ada satu permintaan untuk menjawab isu yang ditanyakan, iaitu ada di sana seorang pemuda di salah sebuah kampung di dalam daerah Bahirah di Mesir, yang mana pemuda ini mengkafirkan setiap orang kampung dia. Ahli kampung dia itu dia kata kafir. Sehari dua ni disebabkan ada ustaz yang mempertikaikan ketokohan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, iaitu pengasas mazhab Hanafi. Ada antara follower dia tu tulis, kata dia 200% Abu Hanifah kafir, kata dia. Mengkafirkan imam yang menjadi ikutan jutaan umat Islam sudah jadi satu benda yang tidak dia rasa keberatan, dia tidak rasa segan silu, kerana dia sudah terpengaruh dengan ideologi yang ekstrim
yang menyangkakan hanya kefahaman dia sahaja yang betul. Jadi ini berlaku juga kepada pemuda ini. Habis orang kampung dikata kafir. Apa hujah dia? Iaitu katanya kerana orang-orang di kampung itu mengamalkan tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa. Wa yatabarrakuna bi ziyarati maqami Sayyidina Al-Husain alaihi salam. Dan mereka juga jadi kafir, kata pemuda itu, kerana mereka ini mengambil berkat dengan cara menziarah kuburan cucu kepada Nabi SAW, iaitu Sayyidina Husain alaihi salam. Jadi doa tawasul dengan Nabi, lagi ziarah kubur, ambil berkat daripada berziarahi kubur Sayyidina Husain. Ini orang sudah kafir, kata dia. Wa yadda'i anna kulla man yaf'alu zalika yakunu minal musyrikin alladhina kanu yu'minuna bi tauhidi rububiyyati wa la yu'minuna bi tauhidil uluhiyah. Dan pemuda ini mendakwa setiap orang yang mengamalkan tawasul dan juga tabarruk, menziarah orang mati tadi, itu tergolong di kalangan orang musyrikin. Orang musyrikin ini, kata dia, hanya beriman dengan tauhid rububiyah saja dan tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Walaupun dia mengucap dia kalimah syahadah, walaupun dia sembahyang, puasa, haji dan sebagainya, zahirnya dia orang Islam, tapi dituduh oleh pemuda ini musyrikin kerana syirik dari segi uluhiyah. Soalan, fahal hunaka anwa'un litauhid? Jadi orang yang bertanya, minta fatwa tadi, dia bertanya, adakah di sana jenis-jenis tauhid rububiyah, uluhiyah? Wa hal kana al-musyrikuna muqirrina bi tauhid rububiyah? Adakah benar orang-orang musyrikin mereka mengaku dengan tauhid rububiyah? Wa hal tawassulu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabarruku bi ziyarati maqamatil awliya'i yu'addu syirkan kama yaqulu? Dan adakah doa tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengambil berkat dengan cara menziarahi kepada makam para wali itu dianggap syirik sebagaimana yang didakwa oleh pemuda tersebut? Jadi ini soalan-soalan yang diajukan kepada Darul Ifta', Pusat Fatwa Negeri Mesir. Al-Jawab. Jadi dijawab oleh lujnah fatwa di sana. Pertama, yajibu alal muslimi. Ini mulai hari ini atau besok, hari ini rasanya dah sampai Syekh Dr. Ali Jum'ah ke Malaysia, ulama besar negeri Mesir. Beliau akan ada kuliah-kuliah, program-program, ada yang terbuka, ada yang open to public, misalnya di Masjid Negeri Shah Alam pada hari Sabtu dan Ahad ini. Jadi kalau ada tuan-puan yang mau pergi mengikuti program, boleh berbuat demikian. Jadi sebahagian daripada ustaz-ustaz kita memandang lekeh kepada ulama-ulama Al-Azhar, memandang lekeh pada ulama-ulama Mesir, menghentam, kata ulama-ulama ni ulama dunia, ulama yang jahat dan sebagainya. Ini dah ada datang depan mata, datanglah berdepan. Jangan hanya berani menghentam di belakang saja, tanya depan-depan. Ya, betul ke Syekh Doktor berfatwa menghalalkan darah penunjuk perasaan? Kan ada yang mainkan isu macam itu. Tanya depan-depan, jangan hanya berani memfitnah di belakang saja. Tuan badan dah ada datang ke sini. Baik. Jadi dijawab. Pertama, yajibu alal muslimi ayyahzara minal mujazafati fit takfir. Yang pertama sekali, wajib ke atas setiap orang Islam itu bahawa mereka itu menjauhi daripada mujazafah, iaitu daripada mereka itu gopoh gapah untuk mengkafirkan orang lain. Jangan. Itu yang pertama. Lebih baik kita tersalah tidak mengkafirkan orang Islam berbanding kita tersalah mengkafirkan dia. Nampak urusan dia ni ada keraguan. Sejak dia cakap macam ni, masih Islam lagi ke dia ni? Jadi lebih kita itu berhati-hati, tidak gopoh gapah, buat aduan, serah kepada mahkamah untuk memutuskan betul ke dia ni sudah murtad dengan perbuatan atau perkataan dia. Hatta la yaqa tahta ta'ilatil wa'idil mazkuri fi qaulin Nabi SAW. Kenapa tak boleh kita nak cepat kafirkan orang? Supaya kita tidak terjerumus
di dalam amaran yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalika. Ini yang kafirkan Imam Abu Hanifah, berani sungguh. Sedangkan ketokohan, kealiman, kesolehan Imam Abu Hanifah itu disaksikan oleh jutaan manusia. Dia berani kata 200% kafir. Dia tak ingat ke hadis Nabi SAW. Nabi SAW memberi amaran, tidaklah seseorang itu menuduh seorang yang lain dengan tuduhan fasik. Dan tidaklah dia menuduh dengan tuduhan kafir, kecuali berpatah balik label tadi, fasik atau kafir tadi, kepada orang yang menuduh, sekiranya sahabat yang dituduh itu tidak demikian. Kalau dia tuduh ahli maksiat, yang hari-hari berzina, minum arak pun belum tentu dia selamat. Sebab semata-mata buat dosa besar, orang tu belum jadi kafir lagi. Tergamak dia menuduh ulama besar yang soleh, yang warok, yang menjadi ikutan ramai yang bertaklid kepada mazhab Hanafi di kalangan orang Islam. Dia macam tak ingat hadis Nabi SAW ini. Rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Wa qalihi alaihi salatu wassalam, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seseorang itu menuduh saudaranya kafir, maka telah sabit kekufuran itu salah seorang. Maknanya kalau yang dituduh itu memang benar kafir, kafir. Tapi kalau tidak, maka yang menuduh akan jadi kafir. Wa iyazubillah, rawahu Muslim min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Melaknat orang yang beriman itu, hati-hati ya. Kadang-kadang oleh kerana kepanasan perbezaan politik, kita sesama kita melaknat ya. Yang parti ini melaknat parti satu lagi, yang parti satu melaknat yang parti satu lagi. Sedangkan sama-sama Islam. Ini amaran daripada Nabi SAW. Melaknat orang mukmin sama seperti membunuh dia. Barang siapa yang menuduh satu orang mukmin bahawa orang itu kafir, maka seolah-olah dia telah membunuh orang itu. Rawahul Bukhari min hadithi Thabit ibni Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Baik, selesai. Ini peringatan daripada pusat fatwa, jangan gopoh gapah nak mengkafirkan ahli kiblah, nak mengkafirkan orang-orang yang zahirnya orang Islam. Sekarang pergi kepada tauhid 3. Tapi di sini dibincang 2 ya, iaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhidul asma'i was sifat tidak difokuskan dalam fatwa ini. Wa taqsimu tauhidi ila uluhiyatin wa rububiyyatin huwa minat taqsimatil muhdatsatil lati lam tarid anis salafis soleh. Ini poin yang kedua, iaitu pembahagian tauhid kepada uluhiyah lain, rububiyah lain. Ini termasuk pembahagian yang baru ya, yang bid'ah, yang tidak warid daripada salafus soleh. Mana kan selalu orang-orang yang mempertahankan tauhid 3, dia mendakwa kami berakidah dengan akidah salaf. Tak ada salaf yang berpegang macam dia pegang. Setakat pembahagian tu tak ada, okey lagi. Kerana pembahagian ni boleh datang kemudian. Misalnya pembahagian hadis kepada sahih, dhaif, ya, maudhu', ada mursal, ada munqati', ada mu'dhal, pun tak ada zaman salaf. Tapi tidak berarti pembahagian tu salah, ya, kerana teknikal ilmu tu biasa berlaku kemudian. Tapi huraian daripada itu, pegangan seumpama itu, sebagaimana saya tanya dalam dialog di Perlis tentang aliran Wahabi ya, adakah ajaran sesat, aliran sesat ataupun aliran Ahlussunnah wal Jamaah, pada 11 Februari yang lalu. Saya tanya kerana salah satu dakwaan yang didakwa oleh pendukung tauhid 3 adalah istighasah, minta tolong dengan wali-wali atau nabi-nabi yang telah meninggal dunia, itu syirik akbar, jadi kafir ya. Jadi saya tanya, sebelum itu, sebelum ada dialog, saya ada peluang bertanya dalam mesyuarat di Perlis juga. Saya bertanya dalam mesyuarat, ada tak dalil yang mengharamkan istighasah dengan orang mati? Jadi yang berkenaan jawab, dalil banyak dalam Quran tu. Jadi saya kata, okeylah, kalau dalil banyak, tolong beri satu. Kalau katalah dalil ada 10, bukan kita minta 10-10, hanya nak satu saja.
Sampai habis mesyuarat, tak beri. Kok dia lupa Ustaz? Yalah, kok dia lupa, habis lagi 15 orang tu, hak ada PhD ramai-ramai tu, takkan pakat lupa habis, kata ada banyak dalil. Jadi saya perhatikan, walaupun mereka mendakwa ada dalil dalam Quran hadis yang mengharamkan istighosah tadi, tapi bila diminta tak boleh bawa. Jadi dalam dialog saya dah tak tanyalah macam tu. Saya assume samalah juga. Yang ada PhD pun tak boleh jawab, yang tak ada PhD mungkin kemungkinan tak boleh jawab juga. Jadi saya tanya soalan lain. Ada atau tidak di kalangan ulama salaf yang berfatwa, yang berpegang bahawa syirik istighosah dengan orang mati? Ulama salaf, kata akidah salaf. Ada. Imam Ibn Aqil mensyirikkan. Orang pakai debat, dia latih debat, saya boleh jawab, nampak kemas. Soal fakta ke laut dia tak ada masalah, itu orang tak tengok dah. Yang penting nampak hebat, nampak benar. Hakikatnya pertama, Al-Imam Ibn Aqil bukan ulama salaf. Al-Imam Ibn Aqil ni ulama generasi khalaf, ulama yang kemudian. Yang kedua, hakikatnya Al-Imam Ibn Aqil tidak mengharamkan istighosah, bahkan beliau antara ulama yang mengajar cara istighosah bila pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya pendustaan. Kata ikut salaf tu hanya label bagi nampak best, bagi nampak akidah tu mahal. Kerana salaf kita memang nak. Salaf ni orang hebat, murid-murid Nabi, yang mengaji dengan anak murid Nabi, yang berguru dengan murid kepada anak murid Nabi. Tapi yang kita tak seronok, dakwaan saja akidah salaf. Bila kita minta salaf yang mana yang berpegang macam kamu pegang, tak boleh dibawa dalil dan bukti dia, tak ada. Fakta dan data tak ada. Jadi realiti adalah pembahagian ini bid'ah yang tidak datang daripada salafus soleh. Wa awwalu man ahdatsaha ala ma huwal masyhur wa Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau ikut pendapat yang masyhur, maknanya ada qil wa qol, sebahagian kata bukan beliau, ada orang lain, tapi yang masyhur, yang awal-awal membahagikan tauhid kepada uluhiyah lain, rububiyah lain adalah Al-Imam Ibn Taimiyah. Summa akhazahu anhu man takallama bihi ba'da zalika. Lepas pada itu, orang yang berbincang isu tauhid ada yang taklid kepada Al-Imam Ibn Taimiyah, ikut membahagikan tauhid rububiyah lain, uluhiyah lain. Lain macam mana? Rububiyah tu orang musyrik pun ada tauhid tu. Uluhiyah itu orang Islam pun kadang-kadang tak ada tauhid tu. Wah, itu natijah dia. Ya. Dengan tauhid rububiyah kata dia, orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab pun ada tauhid. Namanya tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah, orang yang sembahyang puasa haji pun belum tentu ada tauhid uluhiyah. Sebab tawassul, ambil berkat, istighosah. Nah, ini natijah dia. Jadi ada yang taklid kepada pandangan beliau, dan pandangan beliau itu boleh katakan mati ya, dengan hujah para ulama ditinggalkan. Sehinggalah dihidupkan balik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagi nafas baru kepada pegangan ini. Summa akhazahu anhu man takallama bihi ba'da zalika wa hasilu qawlihi fi dzalika anna rububiyyata hiya tauhidullahi bi af'alihi wal uluhiyyati hiya tauhidullahi bi af'alil ibad wa annahuma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan hasil ataupun summary daripada pegangan beliau adalah tauhid rububiyah, kita mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Mana tidak ada yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, mudarat, manfaat, hanya Allah semata-mata. Jadi ini benar. Ini tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan dalam pengajian Tauhid Sifat 20 diajar perkara ini. Cuma dia tidak namakan tauhid rububiyah. Diajar pada masa pergi pada sifat wahdaniyah, ini termasuk wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Walaupun zahirnya kita lihat orang ni bercakap, orang ni yang berlari, orang ni yang melompat, ya, orang ni yang solat, orang ni yang itu ini, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Allah yang ciptakan sehingga orang itu melakukan perkara demikian. Jangan salah fahamlah, ada orang hentam saya dalam YouTube, dia kata ustaz ni sesat. Pasal dia kata kalau orang mencuri itu Allah yang mencuri. Siapa kata macam itu?
Bila ada satu orang mencuri, hakikatnya Allah yang jadikan dia mencuri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau kamu nafikan, berarti kamu akidah Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad sesuai dengan apa yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita beriman dengan takdir Allah baik dan buruk. Maknanya iman dan taat satu orang tu takdir Allah. Kufur dan maksiatnya satu orang juga takdir Allah. Mustahillah berlaku satu benda luar daripada takdir Allah. Berlaku satu orang mencuri, Allah helpless. Allah tak nak dia mencuri, Allah pun, tapi Allah tak berkuasa nak halang. Tak mungkin. Jadi apa saja yang berlaku, kecil atau besar, itu adalah perbuatan Allah. Itulah tauhid rububiyah. Jadi yang cipta benda yang besar-besar, cipta langit, cipta bumi, pusing matahari, pusing bulan, turun hujan, ya, mematikan orang, ya, dari segi tugas, itu tugas malaikat Israel, malaikat maut yang cabut nyawa. Tapi dari segi hakikat, itu juga adalah perbuatan Allah. Tidak akan mati satu orang kecuali dengan izin Allah. Itu dalam Quran sebut. Jadi setakat konsep tauhid rububiyah begitu keterangannya, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, itu benar. Wal uluhiyyah hiya tauhidullah bi af'alil ibad. Adapun tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Maknanya kita itu hanya menyembah kepada Allah saja. Kan menyembah itu perbuatan kita. Maka tauhid uluhiyah menuntut kita menyembah hanya kepada Allah, jangan sembah lain daripada Allah, itu syirik. Takkan kita nak tolak, betul. Tauhid uluhiyah dengan keterangan demikian itu benar, ya. Dan kedua-duanya apabila berhimpun maka berpisah, dan apabila berpisah maka berhimpun. Apa benda pula ni? Maksudnya bila kita sebut sekali rububiyah uluhiyah tu kita sebut, maknanya kita bermaksud uluhiyah ini lain maknanya, rububiyah lain maknanya. Tapi kalau dia itu disebut asing-asing, satu masa kita cakap tentang rububiyah, satu masa kita bercakap tentang uluhiyah, tapi pada masa yang berlain, maknanya berpisah, maknanya sama, iaitu bercakap tentang ketuhanan. Dan itu bermaksud Imam Ibn Taymiyah, bila ianya berhimpun, ia berpisah, dan bila ia berpisah, ia berhimpun. Maknanya kalau berhimpun dalam satu sebutan, maknanya berbeza. Kalau berpisah disebut lain-lain, maknanya sama. Baik. Maka uluhiyah mengandungi rububiyah, demikian juga rububiyah memastikan adanya ilahiyah. Wa hadzal kalam, tengok ya. Bahkan Pusat Fatwa Mesir mengakui wa hadzal kalamu ila hadzal qadri la iskala fihi. Adapun keterangan tentang tauhid uluhiyah rububiyah setakat itu tidak ada masalah padanya. Jadi Pusat Fatwa Mesir pun tidak memasalahkan tauhid tiga kalau setakat itu saja keterangan dia. Ya. Illa annahu tajawazahu ila za'mi bi anna hadha tauhida wahdahu la yakfi fil iman wa anna al-musyrikina mukirruna bi tauhidir rububiyyah wa anna katsiran min tawaifil ummati minal mutakallimina wa ghairihim qad iktasaru alaihi wa ahmadu tauhidal uluhiyah. Kecuali jadi masalah kat sini, iaitu dia sudah melampau kepada mendakwa bahawa tauhid ini semata-mata tidak memadai dalam beriman. Rububiyah saja tak cukup, kata dia. Bahkan dia mendakwa orang musyrik mengaku dengan tauhid rububiyah. Itu yang kita tanya. Tanya lagi. Ulama salaf mana yang berkata orang musyrik ni ada tauhid rububiyah? Tak boleh jawab juga. Sebab ada. Tidak ada di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in yang mengatakan musyrikin penyembah berhala ada tauhid namanya tauhid rububiyah. Tak ada. Nah, jadi akidah ini bid'ah, batil. Kalau mengatakan orang musyrik bertauhid, itu salah faham ayat Quran. Dan mendakwa bahawa ramai di kalangan umat Islam, di kalangan ahli-ahli ilmu kalam dan